Okey, kemudian namun dalam tentang ni saya cakap kan, okey, semua peserta kena apa ni, mute kan. Tapi untuk sesi soal jawab bersama dengan penceramah, para peserta boleh unmute kan ataupun buka kepada ikon mikrofon dan boleh teruslah bertanya langsung kepada penceramah kita sekiranya ada sebarang kemusykilan dan sebagainya, dan juga para peserta boleh type lah barang persoalan di dalam ruangan chat. Okey. Kalau semua lihat di sudut atas kiri, tertera perkataan REC, maksudnya sesi ini sedang pun direkod oleh pihak urus setia. Dan kami minta juga supaya para peserta tidak klik kepada ikon stop recording. Kalau klik sini maksudnya para peserta sudah memberhentikanlah sesi rakaman kita pada pagi ini. Kemudian, okey ni, minta jugalah para peserta supaya tidak kliklah kepada ikon present now. Kalau klik sini, dia akan berlaku rampasan kuasa dari slide penceramah kepada slide peserta. Namun sekiranya diminta oleh penceramah untuk para peserta kongsikan skrin, barulah kita butuhkan kepada present now. Boleh? Tapi saya rasa cukuplah kot penerangan saya pada pagi ini. Sebelum saya menyerahkan kepada penceramah kita. Dan seperti biasa, kami nak ucapkan selamat datang buat semua peserta kepada siri webinar kita pada pagi ini yang bertajuk OBS. Okey, Cikgu Muhammad Fauzi sudah berada dekat talian ke? Cikgu Fauzi? Cikgu Fauzi, maaf, suara tak jelas. Cikgu Fauzi? Cikgu Fauzi, maaf, suara tak jelas. Dia macam ada sound effect lah dekat suara tu. Cikgu Fauzi? Halo? Boleh dengar? Okey, okey. Ada. Okey, minta. Alright. Okey, jadi saya rasa tanpa saya lengahkan masa, kami nak mempersilakanlah penceramah kita, Cikgu Fauzi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Cikgu Nurul Najwa. Okay, moderator kita pagi ni. Okay, jadi untuk hari ini, kepada yang pernah jumpa untuk sesi yang sebelum ni, selamat datang. Dan yang baru berkenalan, Alhamdulillah, terima kasih. Salam perkenalan. Okay, saya akan mulakan untuk kita punya sesi. Okay. Jadi cikgu-cikgu, saya dah kongsikan dalam grup untuk cikgu-cikgu install pautan OBS tu sendiri dan juga dia punya plugin. Okey. Dan saya tengok dalam grup pun ramai dah respon, ramai dah install kan, dah cuba pun, alhamdulillah, dah advance pun ada dah macam-macam cuba dah. Okey. Jadi saya nak bawa cikgu-cikgu semua pada saya punya OBS ni supaya sama-samalah kita dapat tengok, kongsikan apa yang saya tahu sikit-sikit, insyaAllah, yang mana yang dah pernah buat dan sebagainya boleh kongsikan juga. Dan saya akan buka sesi soal jawab nanti. Untuk mula-mula ni saya akan go through dulu, kita tengok sama-sama apa masalah, nanti kan bila saya stop kita sama-sama boleh tanya, ataupun ada memang pertanyaan yang berat nak tanya terus direct, boleh terus buka mic lah untuk tanya. Okey, jadi saya terus pada OBS Studio. Bila kita install ni, saya tak pergi pada sesi install lah sebab saya percaya dia tak sesusah mana pun. Selepas kita download, kita klik install, dia akan automatic install. Dan beberapa permintaan lah dia tanya macam tadi dan guru ada tanya nak pilih streaming ke recording ke pun tak ada masalah cikgu. Dia just letakkan pemberatan sebenarnya untuk streaming ataupun recording. Tapi dia punya apps OBS tu still ada dalam kita punya PC, komputer. Okey, saya buka saya punya lah cikgu. Buka OBS pada saya punya, cikgu-cikgu boleh start buka pada cikgu. Okey, ini adalah paparan muka depan ni lah. Untuk mula-mula memang rasanya semua sama, kosong. Okey, tak ada apa. Dan dia bentuk macam ni lah, TV kosong, bawah tu adalah indikator audio dan sebagainya kan. Okey, saya off lah saya punya mic sini. Tak apa, sebab saya tidak menggunakan mic daripada OBS. Saya gunakan mic untuk Google Meet. Nanti saya terangkanlah konsep kerja dia tu macam mana. Dia sebab OBS ni sebenarnya dia sebagai satu platform orang tengah lah. Jadi satu platform singgah daripada satu destinasi kepada satu destinasi lain. Dan dia juga
sebagai satu wakil yang import kita punya preview ataupun kita punya bahan-bahan bahan-bahan PDBC, video, lagu dan sebagainya untuk kita persembahkan. Persembahkan ni pun tidak hanya pada satu tempat dan dia boleh diaplikasikan ke banyak tempat. Nanti saya cuba kongsikanlah sikit-sikit apa yang saya tahu. Okey, jadi sebelum tu saya nak nampakkan dulu muka saya kat sini. Ada banyak cikgu dah try dan sebagainya. Jadi kita boleh cuba sama-sama try. Okey, kita terus pergi pada bahagian bawah ni cikgu pada scene ni. Scene ni merujuk pada scene lah, situasi ataupun keadaan yang kita nak tampilkan, yang kita nak paparkan. Okey. Dan source ni sebelah kanan dia ni adalah dia punya sumber di mana datang tempat-tempat bahan yang kita nak persembahkan tu. Okey. Jadi untuk yang pertama ni scene ni kita boleh tukarlah nama dia, kita klik kanan lepas tu kita pergi pada rename sama-sama dengan saya cikgu pelan-pelan dan kita boleh padam scene ni, kita tukarlah. Contoh macam saya nak letak nama webinar lah. Webinar 32 kan. Okey, cukup. Setakat ni untuk webinar 32 tapi masih lagi kosong, blank, tak ada apa-apa, tak ada masalah sebab kita belum ambil lagi source kita belum sedut lagi source tu. Okay, jadi kita pergi pada sebelah ni bahagian source, ada tambah, tolak, setting turun bawah ni semua sama ni rasa-rasanya untuk cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu boleh nampak saya punya ni screen? Ada yang tak nampak tak screen saya? Boleh, semua nampak tak? Semua nampak Okey. Sebab saya pun standby satu handphone juga sebelah saya ni, tengok diri sendiri kan, tak nak shot sendiri. Bentang-bentang ada yang cikgu-cikgu tak nampak. Boleh cikgu. Alright. Okey, so pada source ni klik butang add. Okey. Boleh pilih video capture device. Rasanya semua ada. Kalau tak ada bermaksud installer tu gagal install. Ada yang terkurang, kena uninstall balik, kena download balik dan install semula lah. Mungkin ada masalah daripada segi install. Kalau ikutkan secara logiknya, secara umumnya sepatutnya tak ada masalah lah. Semua apa yang orang lain dapat, cikgu pun boleh dapat. Okey, untuk video capture device, klik capture device dan create new sebab kita belum pernah ada lagi untuk file video capture, and then klik OK. Okey, saya punya tak keluar. Sebabnya saya gunakan kamera saya untuk Meet. So saya kena kena deactivate dulu, disable dulu pada Meet saya. Okey, sekejap cikgu saya pergi pada Meet saya. Saya pada bahagian sebelah kanan ni ada setting. Ni pun cikgu kena tahu ni sebab nanti kita nak setting untuk video daripada OBS pun daripada sinilah datangnya. Okey, daripada video ni untuk setting kamera saya saya ambil USB. Okey. Betul lah sepatutnya macam ni. Sekejap. Okey Pak, saya ambil OBS kamera. Okey, dan saya tukar sebab saya pakai kamera yang saya ada ni untuk Meet. So OBS tak boleh nak ambil. Jadi saya disablekan dia dengan pergi pada OBS. So pada USB pada OBS ni sepatutnya boleh. Cuma sekarang belum keluar lagi. Saya kena pangkah dulu, kena keluar dulu. Okey, barulah muncul. Okey. Jadi inilah keadaan bilik saya. Rumah kampung je cikgu, rumah papan, belakang ada green screen ramai. Jadi risau tak ada kain hijau ni dan sebagainya. Tak apa je, tak ada masalah. Sebab macam ni pun dah nampak dah muka kita. Cuba background je lah yang menentukan. Kalau misalnya yang seeloknya biar plain lah kan. Belakang dinding ke apa ke biar plain. Jadi kita punya diri ni ataupun kita sebagai objek pertama ni terserlah ataupun jelas. Okey, jadi untuk green screen ni optional lah. Terpulang je ni saya kongsikan sikit je. Dan sebenarnya murah je. Ini saya ambil kain cotton je. Kain cotton kedai kedai kain kan, musim-musim raya ni banyak buka kedai kain. 1 meter RM5 je. Kain nipis biasa je. InsyaAllah boleh buat. Yang penting sebenarnya color dia yang sama, and then lighting. Lighting tu kena betul-betul terang. Kalau gelap susah sikit lah. Jadi kena, sebenarnya yang saya banyak modal lebih pada kamera yang baik dan lampu. Lampu. Okey. Saya teruskan juga. Jadi kat sini dah nampak muka saya. Okey, tak ada masalah. Saya nak tambah sikit. Tambah sikit. Saya pergi pada bawah ni. Kita boleh tambah macam-macam. Kalau cikgu tengok kat tutorial YouTube kan, ada ramai orang share. Okey, saya pergi satu-satu lah. Saya tak pergi satu-satu lah. Saya terus pergi pada image. Nanti kita akan go through juga satu-satu. Saya pergi pada image. Saya nak pilih sedikit orang kata perhiasan lah. Okey, jadi kat sini, sorry saya balik semula. Kita klik image ni tadi. Okey, nanti dia keluar macam ni. Belum keluar lagi sebab kita belum pilih. So kita akan klik browse.
untuk kita ambil gambar ni, image ni dalam komputer. Macam saya dah siapkan sendirilah apa yang saya nak persembahkan. Klik open, okay, and then okay. Jadi adalah keluar sikit. Kita panggil benda ni lower third. Lower third bahagian bawah. Jadi saya buat sendirilah di Photoshop. Ataupun cikgu nak senang guna drawing pun boleh buat juga, tak ada masalah. Ni sekadar orang kata kemas lah. Nampak tersusun. Okey, dan video ni yang cikgu buat tadi kan, ada yang nampak kelam lah dan sebagainya. Kita boleh kecilkan. Okey, sorry. Ini bila jadi macam ni, dah tarik. Kalau nak ubah balik, ada dua cara lah. Satu, kita tarik balik je. Lagi satu, kalau misalnya dah tersalah tarik ni, cikgu boleh pergi pada transform, cikgu reset transform. Transform, reset transform, dia akan automatik betulkan balik. Saya ulang balik juga contoh dah tersalah tarik macam ni kan. Sama jugalah gambar belakang saya pun. Dah ke mana-mana macam ni kan. Dua benda yang dah berbeza ni, tak tahu apa dah aku buat ni kan. Okey, cikgu just pergi je dekat bahagian tersalah tu, klik sebelah kanan, pergi pada transform, lepas tu reset transform. Dia akan automatik betulkan. Sama juga untuk yang ni. Okey, pergi pada video capture device ni, muka saya ni, klik kanan, pergi pada transform, lepas tu reset transform. Dia akan betulkan balik lah kedudukan. Okey, cuma untuk yang ni saya nak adjust sikit untuk diri saya. Saya kecilkan, sorry. Saya nak kecilkan gambar. Saya nak kecilkan gambar. Okey, gambar saya ni nampak besar sangat. Okey. Saya nak letak dekat bawah ni. Okey. Tapi pun macam kalang kabut lah juga sebab ada nampak langsir apa semua ni kan. Okey lah, saya nak hilangkan lah belakang saya ni. Okey, dengan izin. Saya transform balik. Okey. Untuk kita gunakan green screen, saya skip lah yang lain-lain tu. Kita pergi pada ni dulu sebab saya nak adjust supaya view cikgu terhadap saya ni jelas. Okey, pada video capture, klik sebelah kanan, ada filters. Kita gunakan filters untuk hilangkan green screen ni. Di mana-mana aplikasi untuk video gunakan green screen ni, dia ada satu istilah ni ataupun teknik ni kita panggil chroma key. Chroma key. Okey, boleh tengok dekat atas ni dia ada untuk audio ataupun video filters, kat bawah ni ada untuk efek. Kita ambil yang efek dia, bahagian bawah ni ada tambah, klik tambah ni. Okey, ambil chroma key. Ni yang mana ada green screen belakang boleh cubalah. Yang lain nak cuba pun boleh, tak ada masalah. Boleh tengok hasil dia macam mana. Ada banyak ni dia punya efek, tapi yang kita nak guna pakai adalah chroma key. Okey, jumpa chroma key di sini. Klik OK atau nak rename pun terpulang. So dia jadi kelam macam ni kan. Okey, saya nak adjust supaya muka saya kelihatan jelas. Pada green screen ni bila kita klik, dia sebenarnya dia yang tanya kan, color lain boleh ke tak? Boleh cikgu. Boleh ada biru, magenta ataupun custom. Custom pun boleh. Tapi nanti kita kena pilih color sendiri. Kat bahagian ni ikut kita punya background ni. Ini tahap level tinggi lah. Kalau cikgu boleh buat, saya pun tak pernah buat. Tak pernah buat. Kalau cikgu boleh buat tu memang power lah. Okey. Jadi saya pakai green screen je sebab orang sifu saya dulu pun guna green screen juga. Jadi kita ikut je lah cikgu saya dulu. Macam mana dia buat, macam tu juga saya buat balik. Okey, untuk adjust ni cikgu nampak lagi kelam-kelam kabur belakang ni kan. Kita nak totally gelap belakang ni. Untuk belakang saya ni biar totally gelap. Okey, macam tu. Jadi bila kita tindihkan dengan layer yang lain, jelaslah muka kita. Tak ada kelam-kelam ataupun kabur. Okey, dan bawah ni untuk smoothness ni kita boleh adjust dia punya kadar kelembutan. Lepas tu ada untuk color, kalau saya tarik macam ni dah macam zombie pula kan. Okey. Boleh upkan color dia ikut kesesuaian lah, cita rasa masing-masing juga. Okey. Rasa cukup untuk saya yang bahagian ni, saya close dulu. Okay, kemudian masih lagi nampak langsir ni macam mana ni kacau betul kan. Okey, tak apa. Masih ada cara juga. Kita klik balik sebelah kanan tadi. Pada kita punya ni lah video capture ni klik sebelah kanan, ambil transform, lepas tu kita edit transform. Okey, kat sini dia akan keluar paparan seperti ini. Dia ada position, size, rotation dan sebagainya. Ini untuk setting kita punya video ni yang sedang sedang ke udara ni kan. Okey, position ni kedudukan lah, nak ke kanan, nak ke kiri, rotation, pusingan dia, size, nak besar mana. Tapi saya nak bawa cikgu pada crop ni. Sebab saya nak crop saya punya langsir ni, confuse kanan kiri. Okey, saya punya langsir ni saya nak hilangkan. Okey, jadi yang saya buat 300 sebelah sana. Oh, masih lagi nampak.
ke sebelah sini, sorry. Yang sini 300.5 saya buat. Okay. Okay, boleh try lah ikut cikgu punya PC keadaan view pada cikgu macam mana. Yang saya punya kesesuaian saya inilah nombor dia untuk saya crop, close. Okay. Sebab saya belum jumpa lagi yang boleh crop direct daripada line ni. Saya cuba untuk crop kan, tarik macam mana, dia just kecil. Kalau kita tekan shift pun kan, dia akan mengecil macam tu. So apa nama, tak jadilah. Tak boleh nak crop secara orang kata direct macam tu. Dia kena lalu daripada sebelah kanan ni tadi, klik kanan, pergi transform, pergi edit form dan ada untuk crop ni tadi. Okay, so dapatlah saya macam ni, langsir pun dah hilang kan, apa juga background yang mengganggu tu dah hilang. So nampak saya jelas kat situ. Okay, saya kecilkan, turun ke bawah. Dan cikgu akan nampak kalau misalnya kita tarik lebih, dia ada tanda apa nama belang-belang ni kan, maksudnya dia out frame lah. Maksudnya kalau misalnya kita tolak keluar macam ni, lebih lagi memang pada view cikgu tak nampak yang belang-belang tu. Dia mesti kat dalam ni lah. Okey, macam ni saya nak sesuaikan dengan latar belakang tu, saya kecilkan sikit. Kira standard lah orang biasa buat macam ni kan. Okey, secara asasnya inilah kita nak tampilkan diri sebelum kita kongsikan apa nama bahan-bahan pembelajaran kita di belakang ni nanti. Kita akan letakkan macam-macam lah. Boleh letak cikgu kan, nak letak apa nama Paris ke kan, London ke mana-mana, tak dapat beraya kat kampung pun boleh macam ni kan, perasaan tu boleh datang insyaAllah. Okey, jadi saya pergi pada lagi satu bahagian sebelum saya buka soalan, di mana bahagian ni saya sebenarnya nak jelaskan fungsi. Laju sangat cikgu. Laju sangat. Oh, laju sangat, minta maaf. Okey, jadi baiklah, setakat ni lah. Okey, setakat ni lah saya buka dulu soalan. Setakat ni cikgu, ada siapa nak tanya? Boleh tanya? Boleh buka mic dulu. Size lower third tu berapa ya? Ya. Size lower third tu. Oh, size lower third. Okey. Size lower third ni kalau misalnya kita buat dekat Photoshop ataupun Google Drawing, 1920 dengan 1080. 1920 kali 1080. Dia ikut size memang size yang kita punya screen ni pun macam tu setting dia. Sebenarnya ada pada setting ni. Okey, kita pergi terus lah. Okey, pada file ni, pada setting. Okey, output. Output ni kat sini. Sekejap salah. Sebelah mana ni? Saya dah tak ingat ke video. Ni pada video. Pada video ni pada setting, pada video. Base canvas means canvas kita lah ni yang kita nak letakkan bahan-bahan PDBC dan sebagainya ni, ada dinyatakan kat sini macam kat saya punya ni 1920 kali 1080. Saya percaya semua sama kot. Dia memang basic aspect ratio 16 kali 16:9 ni untuk wide screen punya. Wide screen. Rasa semua sama. Okey cikgu, soalan lain? Cikgu. Ya. Macam mana kita nak flipkan gambar kita? Macam saya angkat tangan kanan, saya rasa saya tengok macam saya tengah angkat tangan kiri. Okey. Ya. Ya, saya angkat tangan. Betul, samalah saya. Saya angkat tangan kiri ni tapi kat dalam gambar tu tangan kanan. Okey. Dia mirror. Dia terbalik. Memang macam tu je. Boleh juga So kita tak boleh ubah lah. Saya tak pasti. Mungkin ada orang lain pernah buat, boleh ubah. Kejap kalau misalnya ikut daripada segi apa nama hukumnya. Kalau misalnya kita tarik boleh ubah. Cara dia macam ni je. Kita tarik kan ni. Sorry, saya ter ni pula. Okey, ni sensitif, saya lupa. Ni satu masalah dia cikgu, sebab tak lock, tak kunci. Ni kena kunci. Okey, jap juga kita transform balik. Kita set transform, jadi kena lock dulu. Saya lock dulu yang image untuk lower third saya. Sorry. Dia tak view. Ni lock dulu, so dia tak bergerak. Yang gambar ni tadi cikgu, untuk terbalikkan dia, kalau konsep dalam orang kata editing gambar ke apa kan, bila kita tarik macam tu, dia akan pindah pada sisi yang lain. Bila tarik macam ni, kita crosskan, pindah pada sisi yang lain. Kalau cikgu tak selesa lah dengan apa nama, macam ni betulan kita angkat tangan kanan, muncul kanan. Kiri. Okay, terima kasih cikgu atas soalan tu. Saya pun tak pernah explore benda ni, cikgu tanya baru dapat. Okey cikgu, last ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada saya teruskan lah cikgu Okey, jadi sebenarnya saya nak
Boleh ulang tak nak buat Oh, lower lower third tu macam third. ni? Okey, lower third ni ada banyak cara lah. Tapi yang kat dalam sini pun dah ada sebenarnya. Okey, saya tunjukkan yang ada kat dalam ni. Yang macam saya punya ni, saya buat dulu kat tempat lain tau, kat luar. Saya buat kat Photoshop. Saya buat Photoshop dulu, saya letak line apa nama, okey lah, saya kongsi lah cikgu kat mana saya letak dah ni. Okey. Bolehnya dalam Photoshop. Kalau cikgu guna Google Drawing pun boleh. Kan, sama juga. Lebih ringan, lebih mudah kalau tak ada Photoshop kan. Okey. Jadi, benarnya sekejap maklumlah Photoshop ni ada berat sikit. Inilah dia. Okey. Ni kena apa nama, saya kena tunjuk tutorial lain ni, orang lain kena ajar untuk bahagian ni. Cuma saya tunjukkan macam mana boleh dapat daripada sinilah, buat kat Photoshop, pergi dekat file, kita save as PNG. PNG baru dia jadi macam tu lah, apa nama, belakang tu kosong kan, baru save. Okay, rasa ramai boleh faham kan konsep PNG tu. Okey, jadi kalau misalnya saya bawa balik kat dalam ni, kalau nak buat kat dalam ni pun boleh. Kita gunakan teks cikgu Okey, kita pergi pada button ni. Kita boleh letak teks, okey, kat bawah ni. Teks GDI, create new, sama juga create new, belum pernah ada. So kat sini kita boleh salinlah teks. Contohnya saya nak buat webinar 32. Okey, OBS Kermit. Contohlah cikgu Dan font ni boleh kita adjust kan, ikutlah cita rasa cikgu kan, ada banyak ni, ada contoh kat bawah ni. Okey, kalau nak nampak jelas. Okay. Hello cikgu, boleh Ya. tolong tunjuk lagi sekali macam mana nak tulis tulis dah teks tulis teks ni. Okey, macam saya keluar balik juga Okey. Okey, jadi untuk tulis teks ni, kita pergi pada source, pada source bawah ni kan. Kita nak letaklah kat belakang ni kan source. Okey, sorry. Teks ni saya dah tertulis ni, saya padam dulu. Kita pergi pada tambah juga pada tambah add. Okay, klik pada add, nanti keluarlah beberapa pilihan kita. Dan sekarang ni kita tuju pada teks GDI plus ni, pada teks ni. Klik teks. Okey. So nanti dia keluar satu apa nama notification kat atas ni, create new. So betul, kita klik OK je untuk apa nama new, dan ni pastikan tick sini make source visible, maksudnya biar nampaklah kita punya source tu kat mana. Okey, klik OK. Okey, jadi keluar untuk paparan macam ni, dan tulisan tu kita tulis dekat teks ni cikgu. Teks bawah ni, ini untuk yang atas ni bahagian font. Yang atas kali ni untuk view, kita punya view tulisan tu. Jadi saya type dulu. Contoh saya nak buat tadi webinar ke-32. Okey. OBS Kermit. Okey. Contohlah cikgu Kita tulis kat situ, kita boleh tukar font. Dekat sini boleh select font, apa-apa yang cikgu berkenan lah. Dia ada view kat bawah ni, cuma tak nampak kan, sebab dia kecil. Kita nak tahu tulisan macam mana, tapi tak apalah, kita try je macam ni. Saya nak guna yang ni lah, konon-konon lah cikgu Okey, tadi size pun kita boleh ubah kan, kat bawah ni ada nak alignment left ke right ke kan, tengah ke, letak center boleh. Okay, nak letak ke atas pun tak apa, tak ada masalah. Ni kita boleh tarik-tarik nanti untuk adjust. Ni kalau misalnya nak tambah outline, ada beberapa orang kata pilihan lah. Okey, untuk kita ni apa nama, adjustkan supaya nampak menarik, cantik. Kat sini pun ada size kalau cikgu nak besarkan, kecilkan. Okey, pada atas ni. Oops, sorry. Dah siap. Okey. Okey, so ambil 10 tadi kecil, tak ada masalah. Kalau rasa malas nak buka tadi, kita boleh tarik je. Boleh tarik besarkan. Tapi dia jadi tak cantik lah. Okey, macam ni kabur. Sebab saiz kecil kita drag besar. Okey, jadi nak betulkan balik, klik sebelah kanan. Pergi pada properties. Okey, kita betulkan balik. Di mana silap ni, select font tadi. Kita ambil tulisan besar sikit. Tak nak besar sangat lah. Okey, 28. Cuba. Okey, yang ni sebab kita tarik tadi, kita kena betulkan dia punya transform tadi. Kita reset transform. Okey, ni pun tak berapa jelas lagi, tak berapa cantik. Saya rasa sebab tulisan ni besar sangat. Ubah balik cikgu Okey, sekejap. Ni pada pergi properties. Saya nak select font yang nipis-nipis je lah. Kita pakai Arial lah, senang lah cikgu Mana Arial ni? Okey, Arial. Okey.
Alright. Cantik dah ni. Lepas tu tak nampak dah. Okey, nampak ni. Kita boleh ubah kedudukan tu kat mana kita letak. Kalau saya nak jadikan lower third, bolehlah letak bawah ni. Lower third kat nama ke dan sebagainya. Dan untuk lain pun, sebenarnya yang macam colour biru ni memang daripada luar lah kena sediakan. Sama ada, yang biasa memang Photoshop lah, nak mudah. Okey. Jadi yang atas ni, tadi pun baru tengok tutorial juga, jalan-jalan sambil-sambil tu kan. Kita jumpa lagi satu tutorial, kita boleh gerakkan tulisan ni. Okey. So nak gerakkan tulisan ni, kita pergi pada tulisan tadi, klik sebelah kanan, pergi pada filters. Okey, pada filters ni ada efek untuk filters, klik tambah. Jadi saya tengok tadi orang tu buat dia scroll. Saya nak cubalah guna scroll ni kan. Okey. Klik scroll, lepas tu klik OK. Jadi kat sini kita boleh buat dia bergerak. Macam tu. Okey, kita tarik ke kanan sikit, dia akan bergerak ke kanan. Kalau misalnya kita tarik ke kiri, dia akan ke sana lah, ke kiri. Yang vertical speed ni, dia boleh ke sana pula, melintang ke atas bawah vertical. Okey, jadi biar standard balik lah, kosong. Okey, saya nak just ke kanan dia. Okey, jadi boleh bergerak macam tu. Close. So dia macam iklan kan. Dia bergerak je sentiasa. Okey, itu untuk teks juga Okay, jadi saya nak pergi ke tempat lain dulu. Untuk saya. Cikgu, maknanya yang bergerak tu maknanya bila dah habis kita punya sesi dan kita close balik baru dia tak ada. Ke macam mana? Betul. Ataupun kalau nak matikan kat sini baliklah dekat punya source ni kan. Kita boleh terus padam kalau agak annoying. Kita boleh klik kanan untuk remove ataupun just tekan delete je. Tekan delete untuk padam. Sepanjang kita gunalah memang ada lah. Dan kalau misalnya kita keluar, sebenarnya dia auto save tau OBS ni kalau cikgu-cikgu pernah perasan, pernah selalu guna. Contoh macam ni kan, okey saya pangkal lah, saya keluar. Saya tak buang, tak apa kan. Saya pun tak ada buat save apa-apa. Saya pangkal je keluar. And then once saya masuk balik, setting tu ada. Tu kan, ada balik setting tu. Walaupun kita dah pangkal keluar, dia memang jenis auto save. Selagi mana kat dalam ni, walaupun saya tak kunci pun, tak lock pun untuk teks dan juga video capture tadi, dia akan paparkan setting yang terakhir kita guna. Okey. Cikgu Fauzi. Ya. Perkataan tu memang bergerak sendiri ke kita kena setting? Kita kena setting. Terlepas tadi. Okey, saya tunjuk balik cikgu Okey, untuk teks kat atas ni kita boleh setting. Saya pergi semulalah daripada awal macam mana kita nak wujudkan teks ni. Saya padam dulu. Okey, untuk mudah. Okey, jadi untuk wujudkan teks ni pada source ni, pada ruangan source ni, klik button tambah add kanan. Kemudian kita tambah teks kat sini ada banyak kan, tapi kita nak teks, kita klik teks, lepas tu create new text, okey. Kan? Lepas tu kita tulis pada ruangan kat teks bawah ni. Contoh macam saya buat tadi, webinar kali ke-32 OBS beraya dengan Meet. Ni contohlah kan, dan kat raya ni kan nak meet mood sikit. Okey. So dah siap ni teks, kita boleh select font dia, nampak macam besar sangat kat belakang tu kan. Kita kasih kecil sikit tengok, sebab dia tak terus ni lah preview. Saya ambil 20 dulu tengok. Okey ke tak, kecil sangat kat belakang tu. Saya tambah lagi sikit, contoh 48. Tengok okey, macam ada 48 tu macam okey, boleh nampak. So rasa okey, okey lah, kita klik okey. Okay, jadi dah keluar kan, ni kita boleh drag kat mana kita nak letak, sama dekat bawah ke kan, kat tepi, kat atas, ikutlah kesesuaian cikgu macam mana penggunaan cikgu. So dah set teks ni tadi, kita nak buat efek dia bergerak tadi kan. Okey cikgu saya ulang yang tu Okay, untuk bergerak ni tadi, kita pergi klik pada teks ni juga, biar dia biru, and then klik sebelah kanan. Ataupun sebenarnya boleh pergi pada setting, pun sama juga. Bukan. Dia kena kanan, salah Pada teks ni, birukan dia, klik pada kanan. Lepas tu pergi filters. Pada filters ni tadi, klik filters. So dia akan keluar paparan seperti ini. Dan sebelah kiri ni ada effect filters. Okey. Kosong lagi, kita belum pilih apa-apa. Klik pada tambah, butang tambah. Dekat sini ada banyak sebenarnya. Saya pun tak pernah cuba. Cuma yang saya tengok orang tu buat lah kat YouTube kan, belajar juga. Ni, dia ambil scroll tu. Mungkin yang lain ni pun efek yang cantik-cantik juga ni. Kita tak pernah cuba. Okey. Klik pada scroll.
Okey, ni boleh letak scroll ataupun kita letak tulisan bergerak. Ikutlah, kita boleh rename balik juga, tak ada masalah. Ikut kefahaman cikgu, kesesuaian cikgu. Kan, macam mana nak uruskan tulisan bergerak contohnya. Klik OK, boleh rename. Okey, so kat sini tadi ada dua bahagian iaitu horizontal speed dan vertical speed. Horizontal ni untuk melintang lah, pergerakan melintang. Kita boleh adjust ke kanan sikit, kita tolak je slider ni sikit. Dia akan gerak sikit lah perlahan. Kalau nak laju, boleh laju je. Kan, terus tolak. Makin tu, makin laju lah dia. Okey, jangan nak buat perlahan lagi pun boleh ke sana. Pun boleh ke kanan ke kiri. Okey, nak berhentikan dia, letak kosong laju. Kosong dia berhenti. Untuk vertical, ke atas ke bawah lah, macam tu. Okey, pun sama jugalah konsepnya. Okey, bila kita tolak slider tu ke kiri. Okey, balikkan semula kosong. Ni saya tak pasti, tak pernah cuba. Cuma loop ni yang saya tahulah dia sentiasa lah pusing. Kalau kita tak letak loop ni, mungkin dia akan gerak sekali je lah. Habis bergerak, dia akan stop. Kita try sekejap, betul ke tak? Saya pun tak tahu. Sama-sama explore juga. Sebab saya baru guna untuk tu lah. Yang Bitmoji tu kan, cuba. Alhamdulillah berhasil dan cikgu-cikgu pun teruja. Jadi saya kongsi jugalah hari ni atas permintaan. Betul lah, bila kita tekan loop tadi, sekali je pusing. Kalau kita antik loop tadi, sekali je pusing. Kalau kita tekan loop, dia akan sentiasa pusing. Okey cikgu untuk yang ni clear Okey, bagi dia gerak sikit. Alright. Okey, jadi saya terus lagi pada bahagian seterusnya, iaitu sebenarnya fungsi utama ataupun penggunaan yang biasa orang guna lah untuk OBS ni. Dia sebenarnya lebih pada kita panggil multiple camera production. Untuk orang-orang yang terlibat dalam bidang media, untuk buat persembahan ataupun yang kawal media untuk majlis-majlis rasmi atau majlis-majlis tertentu, memang guna OBS ni lah untuk mudah dia kawal presentation, persembahan. Yang mana contohnya kita ambil mudah lah cikgu majlis apresiasi ataupun majlis kecemerlangan di sekolah kan. Mesti ada protokolnya untuk pengacara majlis, bacaan doa, lagu negaraku kan. Lepas tu mungkin ada video montaj dan sebagainya. Jadi benda-benda tu kita nak susun. Kalau misalnya kita buat biasa direct daripada komputer, kita susun dalam satu folder lagu negaraku kan, lagu bangsa Johor lah kalau ni Johor lah. Lepas tu video corporate ataupun video montaj kan, persembahan. Lepas tu adalah lagi backdrop nak tak backdrop, kita pancarkan. Jadi kita akan klik satu-satu kat situ, pada paparan di hadapan ni orang akan nampak lah kita punya dalam komputer tu kan apa yang ada. Tapi menggunakan OBS ni dia automatik. Dia akan terus pergi. Kita dengan satu klik saja ataupun satu kali kita tekan saja dia punya key dia akan terus pergi. Contohnya kita dah susun nombor 1 nak pergi lagu negaraku. Tekan nombor 2 tak keluar backdrop. Tekan nombor 3 keluar lagu patriotik lain dan sebagainya. Secara automatik tanpa mengganggu ataupun kita mempamerkan kita punya bahagian desktop tu. Okay, saya tunjuk sikit lah juga apa yang saya tahu, yang saya belajar lah daripada kawan-kawan juga kan, yang banyak ajar saya, mendedahkan saya berkenaan dengan OBS ni. Okey, kita pergi pada bahagian scene sebelah kanan ni, mungkin bermanfaat untuk cikgu guna di sekolah nanti kan, kalau cikgu kena mengendalikan majlis ataupun kena AJK media untuk persembahan dan sebagainya. Okey, bahagian scene ni kita tambah scene pada butang tambah. Okey, contoh yang sini saya nak letak tajuk kan. Saya letak tajuk sini backdrop lah. Okey. Backdrop. Okey, klik OK. So, dia akan pergi pada source yang baru, cerita baru, buku baru. Tadi webinar ni ada cerita yang tadilah kita saksikan sama-sama ceritanya, scene ni apa, iaitu scene pada hari ni punya pembelajaran ataupun perkongsian, dan backdrop ni scene yang baru, kosong lagi. Jadi kita boleh reka, cipta, kita berkarya kat sini lagi. So untuk yang ni saya nak ambil kita tambah pada source, kita add. Saya nak ambil backdrop. Okey, backdrop ni gambarlah image Saya klik pada image. Okey, image 2. Cikgu perasan tak tadi masa mula-mula kita letak image 1 ni iaitu lower third saya tadi, bawah ni kosong lagi, tapi bila kita tambah image tu ada kat sini. Jadi kalau saya nak pilih yang lama pun boleh letak add existing, ambil image, klik OK, dia akan paparkan sama macam yang scene yang pertama tadilah webinar ni untuk backdrop ni, tapi saya tak nak yang ni. Just boleh klik tolak kat sini untuk buang ataupun klik tekan delete pun tak ada masalah, dia akan buang juga. Okey, balik semula cikgu, klik tambah, pergi image, create new lah, image 2, tapi saya nak letak kat sini
banner lah contohnya kan. Biasa majlis rasmi ni mesti ada banner khas dia kan, ada tetamu VIP dan sebagainya. Okay, saya letak nama di situ banner. Okay, lepas tu kita kena browse lah, ambil daripada dalam PC kita. Macam contoh saya nak letak banner kita punya hari ni. Okay, jadi keluar yang ni. Ada depan ada belakang ni, yang ni untuk paparan notification ni. Kita confirmkan lah betul yang ni. Okay, so keluar yang belakang. Okay, yang ni sama juga macam tadi cikgu. Boleh adjust, tarik kan. Macam mana ikut kesesuaian. Kalau macam terlebih macam ni kan, macam mana alamak dia tak ikut pula kan, ada ruang kosong lagi. Tak apa cikgu just tarik je sampai sepadan dia tu ujung. Untuk kanan dan kiri ni, atas ni, kita boleh pergi pada butang merah yang kita nak tarik tu. Kemudian kita tekan shift tu. Tekan shift, lama-lama, klik, tarik. Dia akan ikut lah. Sampailah dia punya sepadan tu. Lepaskan shift, pergi pada butang yang seterusnya. Klik, tekan shift, pergi juga. Sama juga dengan atas. Okey, samalah di kebanyakan aplikasi-aplikasi yang melibatkan media ni. Butang shift ni memainkan peranan lah untuk kita adjust gambar ataupun resolusi video dan sebagainya. Okey, jadi ngam. Ataupun dia ada lagi satu cara tadi. Saya tak ingat kat mana dia bukan ni. Ni. Tak silap saya lah. Kejap saya cuba. Video projector source bukan. Sorry. Dia ada sebenarnya satu butang tu yang dia automatic. Kita klik je, dia akan pergi. Okay. Bukan yang ni. Saya dah tak ingat lah. Tapi tak apalah. Nanti kalau saya teringat ni kan saya kongsikan. Okay. Apa-apa pun. Ke ni lah. Transform ni. Scratch to screen kan. Betul, scratch to screen. Ada. Kat situ tadi cikgu. Kalau tersalah pun kita boleh adjust lagi pada transform. Lepas tu scratch to screen atau fit to screen. Dia akan keluarlah penuh macam tu. Okey, ni contoh satu, backdrop. Dah ada backdrop. Lepas tu pada paparan kita majlis ni kan, kita mesti nak tambah untuk lagu negaraku contohnya kan. Okey. Jadi kita timbulkan lagi satu, kita tak boleh buat dekat source yang sama untuk scene yang sama. Kena scene yang berbeza. Okey. Klik add, letak kat sini contohnya lagu negaraku. Okay. Okay, kita dah filter lagi satu scene. So kita pergi pada source, kita klik tambah. Kita pergi kali ni video kan, saya nak ambil video. Jadi source yang sesuai di sini adalah media source. Kita klik pada media source. Keluar media source ni. Okay, boleh letak negaraku kalau nak tukar tajuk. And supaya kita tak confuse nanti. Maklumlah sekolah besar kan. Permintaan banyak pula nak nyanyi lagu ni lagu tu. Okey, klik okey. Jadi keluar untuk button kita pilih lokasi kita punya video. Klik browse. Dah sedia kat sini, dah siap-siap sedialah cikgu kalau cikgu nak buat tu. Okey, klik pada lagu yang saya nak pilih, negaraku. Dan klik je okey. Dia keluar. Okey, so sama macam tadi. Boleh tarik terus direct ikut dia punya size lah. Okey. Ni contoh yang kedua lagu negaraku. Biarkan je cikgu jangan risau, tak ada dengar suara negaraku pun apa, dia just display aja. Dia tak terus mainkan. Sebab bukan kat sini nanti nak dipersembahkan. Dia ada satu lagi window yang lain, tingkap yang lain untuk kita persembahkan. Okey, kemudian tambah lagi satu lah bagi cantik sikit. Saya letak kat sini lagu tanggal 31. Okey, ni mungkin majlis sambutan kemerdekaan sekolah. Okey, pun sama juga step dia macam tadi, pergi klik button tambah, pergi pada media source. Okey, yang ni saya letakkan lagu patriotic. Okey, contoh juga So, okey. Pergi pada browse untuk kita cari lagu tanggal 31. Masukkan. Klik okey, dah ada kat atas ni. Nak cepat untuk dibesarkan, terus pergi pada klik kanan, pergi pada mana transform tadi, dah hilang lah. Ni transform. Okey, fit to screen. Okey, dah keluar kat situ. Okey, untuk lagu tanggal 31. Jadi kat sini kita ada 4 scene. Webinar, backdrop, negaraku, tanggal 31. Okey, macam mana benda ni kita nak projectkan atau kita persembahkan? Saya sebenarnya dah ingat lupa. Tambah pula saya ada satu screen je. So, tak berapa ingat sebenarnya macam mana. Saya nak cuba pun tak dapat nak cuba screen. Tapi yang seingat saya lah, kita pergi pada studio mode ni. Studio mode ni, kat sini. Okey, kat sini kita boleh nampak ada dua petak yang berbeza. Satu preview, satu program. Okey, program ni yang kita pancarkan.
yang kita tayangkan pada umum lah, yang di luar sana. Manakala preview ni untuk kita preview. Okey, contoh saya tukar nak pergi negara aku kan. Okey, dia tak keluar pula. Ni kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi cikgu. Jadi sepatutnya dia boleh keluar lah pada bahagian preview ni. Okey, tu saya tak ingat sebab tak ada tak ada dua screen ni. Ni dah pergi tanggal 31 tadi. Mungkin dia tunggu lagu ni habis dulu ke macam mana. Mungkin ada sifu-sifu lain boleh kongsi lah nanti insyaAllah. Okay, saya tutup dulu studio mode ni. Dia ada lagi satu view ni, pada view. Okay, kita pergi pada, sebelum ni saya nak tunjuk ni dulu cikgu. Setting untuk dia ni, untuk kita punchkan dia. Untuk kita panggil dia keluar dengan mudah dan cepat. Okay, kita pergi pada file. Pergi pada setting. Okay. Dekat sini pergi pada hotkeys. Kat bawah ni hotkeys. Okay, ni ada banyak lah cikgu untuk start streaming apa semua, untuk start recording. Kalau nak mudah untuk recording, kita boleh record ini. Apa yang kita paparkan kat sini kita boleh record. Ada pada bahagian sebelah kanan ni cikgu. Maaf lah tak tersusun sikit saya punya presentation ni kan. Sebab saya pun tak tahu nak terangkan yang mana dulu. Tapi asasnya ni lah. Okay. Jadi kat sebelah paling kanan ni, kat control ni ada start streaming, start recording, studio mode ni tadi. Lepas tu ada setting, lepas tu ni exit lah, keluar. Kalau nak keluar selain daripada pangkal atas ni, kita boleh exit kat bawah ni. Okay, untuk start streaming ni, untuk kita streamkan keluar lah. Kalau kita start streaming ni, nanti pada setting tu nanti sekejap lagi saya tunjuk. Lepas tu start recording ni untuk kita record. Bila kita klik je, dia sedang record dan dia simpan dalam komputer kita lah. Kita boleh stop record dan kita boleh locate dekat mana dengan pergi pada file, pergi pada show recording. Nanti dia akan keluar lah pada kita punya videos ni. Sebab setting setting default dia pergi pada videos. Okey. Nanti cikgu boleh cari sendiri bila kita recording kat situ. Okey. Saya pergi untuk ni tadi. File, setting. Okey, hotkeys ni tadi cikgu ni kalau misalnya kita nak cepat recording, kita boleh kita letakkan dia punya key dia R lah. Kita tekan R je, automatic record. Kalau kita nak stop, kita boleh tekan S. Kita letakkan S automatic untuk dia stop recording. Okey. Kemudian saya nak tunjuk yang ni sebenarnya cikgu. Okey, untuk ni. Yang kita buat tadi ni kan bahagian scene ni banyak-banyak ni tadi. Untuk contoh backdrop yang pertama. Switch to scene, saya nak letak backdrop ni jadi nombor 1 lah. Okey, sebab dia latar yang utama belakang. Yang ni saya tak pernah usik, tak tahu, tak pernah cuba. Lagu negara aku ni saya nak letak nombor 2. Lepas tu lagu tanggal 31 ni saya letak nombor 3. Dan webinar ni tadi, yang kita punya muka utama tadi, saya letak kosong. Okay, kita klik apply. Okay. Okay, jadi dah dekat sini, kalau misalnya kita klik nombor pun, dia berubah sendiri cikgu. Yang kita set kan tadi kan. 1 ni untuk backdrop, 2 ni untuk lagu negaraku, 3 ni untuk tanggal 31. Kalau misalnya saya nak balik semula pada webinar ni, saya tekan kosong, dia akan balik semula kat sana. Dan benda ni lebih cantik kalau misalnya kita nak tengok sebenarnya pada view. Kita boleh pilih antara multi view screen, full screen ataupun window, sama je, tak ada masalah. Saya ambil multi screen lah. Okey, jadi macam ni paparan dia, dapat juga sama. Okey. So kat sini yang sebenarnya kalau misalnya ikut pengalaman saya lah, yang program tu yang kita pancarkan LCD kat luar, yang preview ni preview untuk kita, untuk setting, dan yang bawah tu dia punya pilihan lah. Kalau misalnya kita buat banyak bahan media, contohnya ada untuk video video cover ataupun video montage kan, ada kat situ mungkin persembahan murid, ataupun kita boleh letakkan source daripada kamera. Daripada kamera ada kawan-kawan kita tengah merakam guna kamera, kita boleh masukkan dalam PC kita untuk kita keluarkan di LCD secara live. Dia lebih pada untuk live feed. Okey. Dan macam ni, kita bila kita tekan nombor je, dia akan pergilah pada kita punya setting tu. Contoh saya tekan nombor 2 tadi untuk lagu negara aku, dia akan pergi. Bila contoh pengacara majlis sebut, okey, semua hadirin diminta berdiri untuk menyanyikan lagu negara aku. Kita sebagai yang menjaga OBS ni, kita klik teruslah lagu negara aku nombor 2. Automatik dia akan display play tanpa kita perlu pangkah dulu backdrop, lepas tu buka lagu negara aku, lepas tu nak klik play lagi kan. Itu pun kadang-kadang nasib lah, jadi tak jadi, hidup ke tak hidup. InsyaAllah kalau misalnya kita dah set awal-awal kat sini, memudahkanlah majlis tersebut nampak lancar dan profesional. Bila habis lagu negara aku, sambung pula lagu tanggal 31. Bila kita klik je, dalam beberapa second tu dia akan start automatically. Okey. Setakat ni cikgu, soalan? Saya buka kalau ada soalan. Okey, Cikgu Fauzi.
Tak apa, sama-sama. Silakan. Okay, so maknanya masa kalau kita dalam nak buat PDPC, so kita kena setkan scene macam ni jugalah untuk murid kita. Ke macam mana? Okey, boleh juga terpulang. Depends pada apa yang cikgu nak pamerkan lah. Contoh misalnya cikgu guna slide PowerPoint je. Sebenarnya cikgu ambil source PowerPoint tu pun dah cukup lah. Slide PowerPoint, kan? Cikgu buka PowerPoint, saya punya ni tak ada PowerPoint. Okey. Sekejap lagi saya akan tunjuk. Okeylah, saya terus tunjuk lah, senang. Okey, contohnya yang tapak webinar 32 ni, saya nak letak saya punya PowerPoint kat belakang ni yang macam saya buat untuk Bitmoji tempoh hari. Saya klik pada tambah ni tadi, kita add. Lepas tu saya punya presentation tu ataupun cikgu boleh guna dekat sini pun ada untuk slide, image slideshow ataupun mana scene, saya tak pasti. Okey, kita ambil yang ni, Windows Capture ni. Okey, bila kita klik pada Windows Capture and keluar create new sebab kita belum pernah buat. Okey, contohnya saya nak buat kat sini PowerPoint lah. Okey, PowerPoint, klik OK. Okey, hilang kan, kosong. Ni yang cikgu selalu ngadu, gelap-gelap kan. Okey, sebab kita tak pilih kat mana tempatnya. Okey, macam ni ada keluar banyak kan. Okey, tak tahu mana satu. Sebabnya cikgu, dia tak detect. Dia tak detect apa yang kita nak pamerkan. Kebiasaannya kalau misalnya cikgu nak letakkan pautan ataupun source ni, cikgu kena buka dulu. Saya discard dulu yang ni juga. Buang dulu. Kita kena buka dulu. Contoh macam saya nak buat untuk saya punya persembahan tadi, PowerPoint. Okey. Saya buka dulu PowerPoint saya kan, kat mana tempatnya saya nak letak. Okey. Ini bendanya saya nak buat. Okey, pergi balik pada OBS. Okey, saya pergi balik step yang tadi, contoh PowerPoint ni tadi, saya padam dulu. Saya buat balik, pergi pada tambah, add, Windows Capture, sebab kita nak capture apa yang ada pada saya punya ni. PowerPoint tadi, Windows Capture, klik pada Windows Capture. Saya rename balik PowerPoint, seperti tadi. Okey, lepas tu klik, okey. Dia keluar. Cikgu, kan? Dia sebenarnya cara dia, kita kena buka dulu. Lepas tu dah buka, dah siapkan dia, dah preparekan dia, baru kita balik semula ke dalam source, kita pilih Windows yang kita nak, ni lah, persembahkan. Macam ni. Contoh bawah ni pun dia dah bertambah kan, daripada tadi tak ada, dah ada. Okay, yang ni klik OK. So yang saya sini pun sama juga, cikgu boleh main tarik-tarik macam tu, ataupun cikgu boleh klik kanan pada transform tadi, lepas tu fit to screen. Oops, sorry, tak jadi. Balik semula. Tak cantik pula macam tu, fit to screen dia jadi macam tu pula. Okey. Mana saya punya transform ni? Kita transform, kita pilih scratch to screen pula. Okey, baru luas. Tapi itulah. Saya dah hilang pula kat situ. Tapi cikgu tak nampak. Tak nampak? Dia tadi pun. Yang dah. Ya, itu saya nak kongsikan. Okey, cara dia cikgu, kenapa jadi macam tu? Sebab kita letak layer ataupun lapisan yang kita punya presentation di atas sekali. Kalau cikgu pergi pada source ni, pada bahagian source ni, dia tengok atas sekali PowerPoint, lepas tu teks, lepas tu image, lepas tu video. Jadi kedudukan ini sebenarnya yang menyebabkan kita punya bahan-bahan tadi hilang sebab ditutup oleh PowerPoint yang atas sekali. Jadi cara dia, kita tekan, klik, lama-lama kita drag ke bawah tu. Boleh susun ke bawah. Jadi kita letak di bawah sekali lah sebab kita nak nampakkan semua. Jadi boleh nampak balik lah tadi. Saya punya lower third, muka saya, dan yang ni pun ada juga kat atas ni, cuma tak nampak lah sebab background dia putih kan, jadi saya pilih tulisan putih. Pun boleh adjust, tak ada masalah juga. Klik balik pada kanan, pergi pada properties, and kita boleh pilih color dia ni pada bahagian mana je ni. Saya dah. Okey. Dia boleh adjust color. Oh, sorry. Background color, ni background color. Ni slide color. Contoh ambil hitam lah. Okay, try. Okay. Jadilah color hitam kat belakang tu kan. So boleh nampak balik. Jadi macam tu untuk PowerPoint. Okay, kalau cikgu nak buat benda lain, contohnya ada banyak Windows dan sebagainya, cikgu tak perlu sebenarnya buat banyak macam ni. Just pergi pada satu. Yang ni untuk kita pancarkan pada umum. Yang untuk luar punya output. Tapi untuk cikgu pembelajaran secara online, yang macam saya buat hari tu saya tak guna banyak-banyak macam ni lah. Okey, ni saya padam. Okey cikgu, sebab ni untuk output luar saja. Okey, untuk dalaman ni just satu scene pun dah cukup dan kita letakkanlah banyak kat sini.
Contohnya cikgu nak letak apa nama PowerPoint. Lepas tu mungkin saya tambah lah cikgu kita nak pergi pada saya ambil browser lah cikgu Browser kat atas ni. Okey. Browser atas ni kita tengok kita typekan contoh, saya bagi contoh satu, laman web OBS. Contohnya kita nak pergi kat sana. Klik okey. Okey, yang kat sini lah. Ni tadi. Ni kena, saya pun tak ingat dia punya URL apa. Kan kita boleh pergi dekat URL dia. Oops, sorry. Kita ambil pautan ke OBS ni direct. OBS.com je, senang je. Okay. Kita copy yang ni. Balik semula kata kita punya apa nama OBS pada URL ni, kita pastekan lah ataupun kita type kalau cikgu ingat. Yang ni paparan wave dia, tapi tak apa, nanti boleh adjust kat belakang. Kita klik OK. So ada gunanya kat situ kan. Okay. Yang ni oh ya, betul lah cikgu. Maknanya kena buat scene lain, betul-betul. Kalau misalnya kita nak tambah bahan tu kan, bila kita letak pada satu scene, dia bertindih-tindih. Jadi macam mana kita nak pamerkan kan. Okey, terima kasih cikgu atas soalan tu. Okay, jadi betul lah. Untuk pembelajaran pun sama juga. Sebab saya tak pernah sampai tahap tu, saya guna satu scene je. Jadi bolehlah kita tambah kat sini laman web OBS. Okey. Kita tambah, klik pada browser dan kita letak sini contohnya OBS tadi. Okey. Pada URL ni kita typekan ataupun kita pastekan saja laman web dia, URL. Okey. So dia akan keluarlah laman web URL OBS tadi. Betul lah cikgu. Terima kasih atas soalan tu. Dan saya pun baru explore ni sama-sama. Okey. Jadi betul lah. Kalau misalnya cikgu nak present kan, cikgu ajar-ajar, lepas tu nak pergi pada bahagian lain, contoh daripada tadi satu tempat ni pergi pada apa nama PowerPoint saya. Okey, sorry. Balik pada PowerPoint. Okey, pergi pada PowerPoint saya. So bila nak tukar benda lain pula, saya nak pergi laman web, nak tunjukkan cikgu laman web dia, kena pergi pada scene yang berbeza, scene yang lain. Okey. Kemudian tadi yang ni kan, dia boleh bertukar ikut apa yang kita klik cikgu. Misalnya kita ambil browser tadi kan. Kalau misalnya kita pergi pada Google Meet tadi, pada paparan di OBS pun akan pergi pada Google Meet. Sebenarnya masa kita present, kita dah tak tengok OBS lah cikgu. Masa kita present kita dah tak tengok OBS lah. Kita terus pada OBS pada kita punya presentation. Kat sini je. Dan pada sini sebenarnya kita tak nampak gambar kita sendiri sebenarnya. Tapi orang lain boleh nampak. Okey. Yang ni memang taklah sebab kita belum import lagi ke Google Meet. Okey cikgu, soalan lain cikgu? Saya buka soalan lain jika ada. Macam ada 2 orang tadi nak tanya. Cikgu. Nak buat background macam mana cikgu background tu? Background muka tu. Oh, background belakang. Tinggal ni. Tertinggal. Laju sangat. Allahu Akbar, ya ke Allah. Ya, minta maaf cikgu Background muka cikgu, maksudnya yang mana? Yang saya tengah hidup ni ke atau yang belakang ni, yang setting OBS ni ke? Ya. Yang gambar kita punya tu, background kita je. Ni saya ni yang ni. Ya. Okey, pertama je Okey, saya ulang lah yang ni juga Okey. Bendanya sebenarnya kita ambil video capture device. Benda dia yang ada ni. Jadi bila saya tutup mata ni, saya pun hilang. Jadi dia punya source dia sebenarnya adalah daripada video capture device. Okey, saya padam dulu. Okey, video capture device. Okey, saya padam dulu Okey, jadi tak ada pada list source kita ni. Jadi saya nak terbitkan macam mana yang cikgu minta tadi, macam mana untuk adakan. Kita pergi pada source, kita klik pada tambah. Okey. Jadi kat sini kita pilih video capture device. Tapi dengan syarat komputer ataupun laptop cikgu memang tersedia kamera lah. Kalau tak ada kamera tak nampak cikgu. Tak jadi. Okey. Kalau nampak tu memang ajaib sangat atau mungkin boleh berjumpa Lailatul Qadar tu insya-Allah. Okey cikgu Jadi pada apa nama tadi source tadi yang kita ambil untuk video capture, kita boleh ambil video capture tadi, dia akan keluar paparan seperti ini. Saya letaklah kat sini webcam lah contohnya, dia punya apa nama tajuk dia punya nama webcam, itu daripada kamera apa nama PC kita. Kita klik OK, automatik pop keluar. Tapi terus bilik saya lah tadi sebab saya dah adjust kan. Okey, tak apa, saya kongsikan juga balik macam mana kita nak dapatkan rupa paras yang macam tadi. Okey, macam mana saya nak buang balik langsir-langsir ni. Okey, saya pilih yang ni, klik OK. Yang lain semua default lah, saya tak pernah adjust lah. Kalau cikgu nak adjust, nak cuba, silakan. Sebab setakat ni saya pakai yang ni OK. Okey, jadi macam ni kan.
Pertama, saya nak crop dululah. Saya tak nak nampak ada langsir, tingkap dan sebagainya. Maklumlah rumah kampung kan. Bukan segan ke malu, tak. Mengganggu. Cikgu tengok nanti mengganggu. Okey, jadi cara dia, klik pada sebelah kanan. Okey, kita pergi pada transform. Okey, pada transform ni cikgu, kat bawah ni ada kat atas ni, paling atas sekali, edit transform. Klik edit transform. Okey. Pada edit transform ni, ada banyaklah dia punya pilihan, tapi saya nak tuju pada crop sebab kita nak crop tepi ni, kita nak buang. Kita nak buang yang apa yang dekat tepi ni. Okey, crop left ni untuk setting saya lah. Saya letak 300 sebelah kiri dan sebelah kanan saya letak 300.5. Okey. So bila kita close je, dia dah jadi. Hilanglah saya punya langsir tadi kan, tak nampak. Tu atas tu macam banyak pula kan, berjengkal lah. Okey. Boleh adjust lagi. Pergi pada transform tadi. Edit transform. Okey cikgu Kemudian yang top ni yang saya nak ubah. Top ni atas ni saya letak jugalah 300. Tengok macam mana. Boleh ke tak? Klik close. Okey lah, sedang-sedang molek lah. Cuma saya angkat, tak apalah, tak ada masalah lah tu. Angkat sikit tangan sikit-sikit. Okey, sekarang ni kalau cikgu punya hilang kan, maksudnya cikgu tertindih ni, webcam ni maksudnya dia duduk kat bawah kan. Pada source ni kan dia tertindih dengan PowerPoint, dengan image, dengan teks tertindih. Jadi cikgu boleh pergi balik pada teks ni, pergi pada webcam ni tadi, tekan lama-lama, tarik balik naik atas supaya dia timbul, keluar balik. Okey, jadi saya nak hilangkan hijau ni. Ni untuk yang hijau je lah. Cikgu kalau belakang tu putih ke apa, minta maaf banyak-banyak. Kena buat sesi lain untuk yang tu. Okey, saya hilangkan hijau ni dulu supaya dia blend in dengan kita punya background. Okey, cara dia, kita klik pada webcam ni tadi dekat source, kita klik kanan. Cikgu klik kanan, kita pergi kat bawah ni ada filters. Okey, kita klik filters. Okey. Jadi kat filters ni ada paparan seperti ini, dekat atas ni ada audio, video filters, kat bawah ada effect filters. Kita ambil yang effect filters ni tadi. Untuk paparan ni memang nampak lagi lah langsir apa semua, dia bagi paparan penuh. Okey, tak ada masalah. Kita pergi tambah ni tadi untuk filters effect filters ni, kita tambahkan effect. Saya nak ambil chroma key. Memang tajuk dia chroma key lah untuk kita hilangkan. Dia punya technical terms dia ataupun bahasa technical untuk hilangkan green screen ni. Nama dia chroma key. Okey. Ni letaklah nama chroma key. Saya pun tak tahu nak adjust nama lain. Okey, jadi kelam macam ni. Jadi belakang saya ni jadi kelabu kan. Dan kelabu ni sebenarnya kita nak bagi betul-betul kelabu supaya diri kita ni keluar. Bukan tak boleh je kan. Okey, saya ambil yang ni dulu Saya klik close dulu apa yang ada ni. So nampak, kalau cikgu nampak paparan tu kat belakang saya ni, dia berbalam-balam kan, berbalam-balam. Jadi benda tu yang saya nak buang, nak bagi betul-betul cantik. Jadi caranya sama juga kat tadi, webcam ni tadi, klik sebelah kanan, pergi filters, lepas tu kita memang dah tambah chroma key tadi, kita klik pada chroma key, keluar setting. Jadi pada setting ni lah, pada similarity ni kita nak tolak dia ke kanan sikit, bagi betul-betul kelabu betul, gelap, clear je. Macam ni okey. Okey, kemudian yang smooth ni kita boleh adjust lah slider ni ke kanan ke kiri kan. Macam ni dah tak nampak kan. Okey, boleh clearkan. Lepas tu yang ni colour kan untuk ni jadi kelam ni ke kanan ke kiri ni bertambah sikit colour, opacity ni dia punya kejelasan ni lah. Okey, kita boleh adjust. Banyaklah cikgu cubalah nanti brightness ni pun kita boleh adjust agak-agak macam gelap kan. Mula-mula Ramadan ni kita bagi cerah sikit kok sampai nur pada kita insya-Allah. Okey. Close. Kan clear sikit, bersih kan, tak nampak balam-balam tadi. Okey, jadi kita tarik kita punya transform ni ataupun size ni, kita boleh adjust lah ikut macam mana cikgu nak buat. Okey cikgu, boleh jelas yang tu. Ada soalan lain cikgu? Saya buka soalan lain. Okey cikgu. Ya saya. Saya ada soalan. Okey. Soalan saya, okey sekarang ni kalau buat live ni tak ada masalah, tapi kalau macam mana kalau kita nak livekan mic kita? Itu nanti saya tunjuk. Okay. Itu yang last. Okey. Terima kasih soalan. Ada memang saya akan kongsikan. Okey, lain soalan lain dulu sebelum saya pergi pada tu. Okey, ada soalan. Ya Cikgu Madia. Kalau macam dekat scene yang nombor 2 tu, macam contoh laman OBS tu, boleh kita nak hadirkan juga kita punya muka tadi kan? Ya. Okey, boleh cikgu. Boleh tak ada masalah. Dia yang paling mudah sebenarnya kita copy je yang atas ni cikgu. Dari cara copy dia ni.
duplicate kan, duplicate. Tapi dia akan duplicate semualah. Tapi tak apalah, tak ada masalah sebab kita dah terbitkan diri kita kat sini. Bila kita pergi pada laman web ni, kita nak letak diri kita pun just tambahlah, tambah kita punya input source ni, kita ambil video capture yang sama juga. Cuma kali ni kat bawah ni kita dah ada dah, kita klik pada add existing. Tak perlu dah create new sebab dah ada kan. Kita ambil add existing, klik webcam, tu okey. Lagi mudah lah, lagi cepat. Cuma yang ni kena adjust balik lah size dia. Oops, sorry. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Soalan lain? Boleh tanya? Silakan. Sekarang paparan ada muka kita je kan? Okey, betul. Okey, kalau kita nak, katakan kita nak ada 2 paparan video orang yang sedang bercakap, boleh tak kita invite katakan cikgu lain masuk dalam paparan yang sama? Okey. Yang tu sebenarnya live stream. Okey, live stream tu saya tak pernah guna. Saya tak pernah ada pengalaman lah untuk tu. Mungkin cikgu boleh tengok lah ada tutorial. Cuba dia punya live stream. Macam ni kita offline tau. Kita tak stream lagi mana-mana. Okey, untuk live stream tu kita boleh pergi pada file. Show recordings. Setting. Setting dulu. Setting pada stream. Okey, yang ni untuk servis ni ada banyak lah. Kita boleh stream. Sebenarnya memang saya pernah nampak lah orang buat guna OBS. Dia invite speaker ataupun moderator lain kan untuk online punya discussion dan sebagainya. Tapi secara asasnya, basicnya dia live streamkan dulu, lepas tu baru dia invite lalu YouTube. Cuma kat sini untuk setting dia ada banyak lah, untuk Facebook kan, YouTube, apa lagi ada Twitter punya dan sebagainya. Lepas tu dia minta server, lagi satu ni stream key ni. Stream key ni memang kena dapatkan daripada laman web YouTube sendiri lah. Okay. Yang untuk tu saya terus terang saya tak pernah cuba buat. Tapi memang boleh buat. Cuma saya tak tahu macam mana, kena lain sesi lah insyaAllah. Okay je, soalan lain? Soalan lain? Okey, para peserta kalau ada lagi barang persoalan boleh terus onkan mikrofon atau type dekat ruangan chat lah. Sebelum saya pergi yang last lah kot. Lepas ni last lah. Lepas ni last lah. Pun dah 10.59. Kejap je masa kan. Itulah. Okey, tak pun Cikgu Fauzi boleh sambung. Terus lah. Okey, saya sambung lah. Okey, sekarang cikgu. Ni part yang paling menyeramkan. Sebab kadang jadi, kadang tak jadi. Tapi saya dah cubalah 2-3 kali. Ada sikit masalah tapi tak apalah. Secara asasnya kan cikgu. Saya nak terangkan. Okey, saya keluar dulu yang ni. Saya tak suka banyak-banyak kelang kabut. Okey, saya akan pergi pada saya punya slideshow tu. Pada saya punya PowerPoint ni tadi. Okey, ni cara untuk kita settingkan OBS Studio pada Meet. Okey, yang pertama sekali kita kena faham konsep juga. Saya jelaskan konsep dia. Konsep dia sebenarnya macam ni. Daripada Meet ni tadi, kan kita dah invite kawan-kawan apa semua, kita dah kumpul anak murid kita dan sebagainya. Daripada Meet tadi, kita ambil, kita sedut source daripada OBS ni tadi kan, untuk kita masukkan dalam Meet. Dan OBS ni pula dia capture daripada Windows, daripada bahan kita lah, contoh macam PowerPoint atau mungkin gambar atau daripada browser web dan sebagainya, atau mungkin ada cikgu buat Photoshop, apa-apa, ataupun screen recording. Saya lupa tadi satu benda. Okey, saya ulang balik. Maaf cikgu. Okey, betul. Cerita pasal screen recording ni. Yang ni yang banyak cikgu buat tadi kan. Okey, saya pergi pada tajuk barulah, scene baru. Pada sini screen recording. Okey. Gelap balik. Yang ni sebenarnya yang cikgu banyak pilih tadi, cikgu ambil display capture kan. Display capture ni. Display capture ni sebenarnya dia rakam kita punya PC kita, apa yang ada kat dalam PC. Kita klik OK. That's why dia jadi macam tu, bertindih belakang kan. Okey, kita klik OK. Jadi dah macam ni kan. Panjang je, banyak je. Sebenarnya yang mainkan peranan depan ni je cikgu. Jangan terpengaruh dengan belakang ni. Dia bukan belakang tu yang utama. Yang utama dia yang sebelah depan ni. Okey. Kita pergi, ni tengok macam ni pening kan. Okey, saya adjust dulu. Mana dah saya? Okey. Sorry. Macam ni, pening. Okey. Bila cikgu rakam saya nak, ni rakam daripada tadi lah. Okay, stop recording. Saya rakam
macam mana benda ni berfungsi. Kan kita start recording. Okey, contoh saya nak buka saya punya ni, dia akan rakam yang ni pun dapat, kemudian yang ni pun dapat kan. Macam kita pergi, contohlah saya buka lah satu folder kan, nak tunjuk. Ni just kita jalan-jalan je, ronda-ronda je. Okey, macam tu. Okey, tutup balik. Kita pergi pada OBS, kita stop recording. Okey, nak cari benda ni kat mana? Kat file ni, show recording. Okey, klik show recording, dia akan pergi pada kita punya apa nama folder lah, cuma saya tak nampak kat sini. Mana view saya ni, ya Allah. Oh, view. Asralah syukur nampak. Biasa dia kat atas ni. Yang terkini pukul berapa ni tadi? Pukul 10. Yang ni lah kot. Yang terkini. Okey, cuba tengok. Oh, bising. Saya lupa nak matikan mic tadi. Allah Akbar. Sorry. Dia buka lah cikgu. Dia akan buka pada kita punya skrin. Bukan yang ni sebenarnya yang saya rakam. Okey, betul. Ni. Ni lah dia rakam lah yang saya masuk Windows apa semua kan. Bila kita pilih Windows tadi kan. Okey. Ni yang saya buka tadi. Itu kalau cikgu-cikgu pilih yang ni tadi, apa nama? Pada source ni ambil Windows Capture, bukan Windows Capture. Display Capture. Dia capture apa yang kita displaykan. Okey. Tu yang tadi. Saya balik semula pada saya punya slide. Okey, konsep kerja dia tadi. Jadi pada Windows ni macam cikgu nak ajar benda tu kat dalam PC cikgu. Dia akan ambil daripada PC cikgu, bawa kepada OBS bawa kepada Google Meet. Okey, itu konsep dia. Tapi untuk kita terbitkan dalam Meet ni, dia kena ada satu setting cikgu. Yang hari tu sebenarnya punca saya lambat dapat macam mana nak buat sebenarnya cikgu. Yang saya minta cikgu download dan install virtual cam tu. Sebenarnya untuk terbitkan pada tools ni, sebelum cikgu nak broadcastkan dia di Meet, nak kita import dia ke dalam Meet, cikgu pastikan pada tools ni cikgu. Pada tools ni atas, ada virtual cam ni. Virtual cam ni tak wujud kalau cikgu tak install plugin tu, plugin virtual cam tu. Dia hanya wujud bila cikgu install. Kadang-kadang lah saya tak pastilah, ada orang dia download siap dapat. Macam saya itu download tak dapat. So kena cari plugin lain, dan saya ucapkan terima kasih pada Cikgu Fadil Hanid, Cikgu Fadil Hanid daripada JB, PVD Johor Bahru kerana bantu saya untuk selesaikan masalah ni lah. Dia yang paskan sebenarnya virtual cam ni, plugin ni pada saya. Okey, jadi kena pastikan virtual cam ni ada. Kalau dah lepas install, klik pada virtual cam. Okey, kat sini dia ada option untuk auto start. Yang ni lah kita ambil auto start. Means setiap kali kita buka OBS, dia dah automatically start untuk virtual cam ni. Okey. So target kamera ni memang OBS nama dia kan. Sebab nama ni lah nanti yang akan timbul dekat Meet nanti. Okey, yang ni pun biarlah buffered frame ni 3, tu memang tak ada masalah. Kalau kita nak stopkan, kita boleh stopkan, tapi nanti dekat Google Meet ataupun mana-mana platform macam Skype ataupun Zoom kan, dan mungkin Microsoft Teams sendiri, saya tak pernah cubalah Microsoft Teams boleh ke tak import OBS, tapi logiknya boleh lah. Ni ada 4 kamera ni yang cikgu tadi install, tanya saya satu kamera ke 4 kamera. Sebenarnya kalau cikgu install 1 pun dapat 4, cikgu install 4 pun dapat 4. Yang saya, pengalaman saya kan, sebenarnya ada 4 ruang tu dibagi. Okey, tapi tak apalah, saya ambil yang satu ni, kita start. Okey, pastikan dia start. Okey, keluar. Jadi benda ni akan wujud pada Google Meet. Okey, sorry pada Google Meet. Saya buka Google, saya tunjuk video macam mana benda tu berlaku, sebab saya tak boleh nak tunjuk dalam keadaan saya tengah online Meet ni. Okey. Sebab tu kena ada 2 skrin sebenarnya. Kalau 2 skrin insya-Allah mungkin boleh lah. Bila satu skrin ni macam confuse sikit. Okey, saya tunjukkan last ni cikgu video dia macam mana kita nak adjust, nak settingkan. Okey. Oh, sorry. Okey, pada Meet kita, sebelum kita dah masuk kelas ni kan, kita dah panggil murid apa semua, lepas tu kita bersedia untuk present, OBS kita dah pasang OBS dah ada. Okey, OBS kita dah pasang kat bawah tu. Okey, kita pergi pada button yang 3 ujung tu. Okey. Sorry, laju pula saya klik semalam. Okey. Pelan-pelan. Okey, pergi pada kita punya Google Meet ni kan, pada butang ujung tu. Okey. Kat ujung button 3 ni ada setting. Pergi pada setting macam saya buat mula-mula tadi. Pada setting ni,
dia akan keluar untuk audio dan juga video. Klik pada video kan untuk kita pilih. Okey, klik pada video. Jadi kat sini ada beberapa kamera lah. Oh ni untuk mikrofon, sorry. Saya adjustkan mikrofon saya semalam. Ni untuk video. Jadi kat sini ada OBS camera. Kalau misalnya cikgu tak install virtual cam tu, dikhawatiri tak ada OBS camera. Okey, bila tak ada OBS camera, kita tak boleh nak import ke Meet lah. Okey, jadi bila kita dah install virtual camera, dia akan automatic plugin tu timbul dekat Google Meet. Dan saya percaya dekat mana-mana streaming punya apps pun untuk meeting pun ada OBS camera ni. Okey, jadi dua lah. Satu USB yang saya punya ni, yang sekarang ni, kamera ni. Dan satu OBS camera means dia akan capture ataupun dia akan sedut kita punya paparan daripada OBS tadi. Okey So, sebelum memulakan PDPC secara online tu yang cikgu nak ambil daripada OBS, cikgu kena pergi dulu pada setting ni, pergi pada video ni dan pilih OBS camera. Okey. Dah pilih OBS camera. Okey, selesai yang tu, belum selesai sepenuhnya lagi cikgu kita akan present. Okey, kita akan present, kita klik pada present butang kanan ni kan, kita nak kongsikan, kita ambil a window ni tadi. Kita tak ambil entire screen ni. Bila entire screen ni maksudnya semualah apa yang kita ada dalam komputer, setiap kali kita klik ke apa ke, dia akan ikut pergi. Jadi murid-murid kita pun akan nampak. Yang macam mana saya buat ni lah. Kita pergi pada a window, kita klik pada a window. Oh sorry, ni saya ulang balik ni. Sekejap je okey. Kat sini window. Bila kita klik a window, dia akan keluar paparan banyaklah apa yang kita dah buka tadi kan. Okey, so kita pilih OBS. Biasanya memang ada lah bila cikgu dah buka OBS. OBS dah ada, klik pada OBS kan. Lepas tu klik share. Okey, barulah dia keluar untuk share. Cuma yang kat sini saya fail sikit semalam sebenarnya. Kalau misalnya berbanding dengan Bitmoji yang hari tu, saya berjaya hilangkan paparan OBS yang bawah ni, yang scene, source apa semua kan. Tapi yang semalam saya try, timbul pula lah. Saya pun dah confused lah. Kenapa lah ni, mana silapnya. Mungkin sebab saya dah usik untuk source yang lain dan sebagainya. Dia jadi berkecamuk sikit, Allahuaklam lah. Kena mula daripada awal lah agaknya, daripada kosong. Mungkin tak ada masalah. Tapi sebenarnya boleh. Yang saya buat hari tu untuk Bitmoji memang clear lah, yang bawah ni tak nampak lah. Maksudnya murid-murid tak nampak untuk bahagian scene dan sebagainya. Okay. Dia akan bila kita pergi pada kita punya slideshow, sepatutnya paparan tu nampak seperti kita present lah. Kita ada kat situ tepi dan slide PowerPoint kita kat belakang. Jadi tu je cikgu. Sebenarnya rahsianya macam mana kita nak timbulkan kita punya persembahan OBS ni ke dalam Google Meet. Okey cikgu, ada soalan? Cikgu, tadi macam mana nak nampakkan yang OBS screen tu yang bertindih-tindih tu? Sebab sekarang saya punya OBS tu screen tu hitam je. Hitam je? Okey. Okey, bila hitam je, saya buka OBS, boleh nampak OBS saya. Okey. Bila hitam je bermaksud cikgu punya source ni tahu. Sama ada memang tak ada source langsung menyebabkan dia hitam. Ada source tak cikgu? Ada source tak kat bawah tu? Belum. Belum tambah. ada. That's why lah. Lepas tu anak tengok, anak dapat balik yang screen yang bertindih-tindih tu, macam mana dapat balik? Okey, pergi pada source, klik butang tambah ni. Pergi ambil display capture. Display capture. So yang ni boleh letaklah contohnya macam saya nak letak PC kita lah, sebab kita yang kita akan pergi pada PC kita dan klik PC kita. So bertindih macam ni. Okey, ni belum habis. Okey lah, ni belum selesai lagi ni. Cikgu kena klik OK dulu. Kan? Lepas tu yang ni biarlah dia orang kata saiz dia tu ngam-ngam screen lah, sebab kita nak tunjuk kat kita punya audience kan, biar dia jelas. So bila cikgu pergi pada paparan lain, dia akan ikut lah. Macam cikgu buka PowerPoint ke apa ke, dia akan ikut, dia akan paparkan. Macam mana nak adjust size dia? Size, okey. Yang paling mudah, kalau misalnya cikgu nak adjust dia terus ikut paparan luas ni kan, cikgu right click, cikgu pergi pada transform. Mana transform saya? Ni bawah ni transform. Lepas tu cikgu ambil scratch to screen bawah ni. Scratch to screen. Dia terus besar. Okey, kalau cikgu nak adjust kecil ke apa ke, cikgu just tarik je lah yang merah ni. Kita boleh tarik, tak ada masalah. Tarik yang paling besar punya ke? Tak kisah mana-mana, ikut cikgu. Macam cikgu nak buat memanjang. Macam cikgu nak buat memanjang kan, cikgu boleh buat panjang macam tu. Kalau cikgu nak ke kanan ke kiri, terpulang lah. Ikut kreativiti dan kesesuaian. Okey, tadi resolusi yang betul tu ialah berapa? 1920 darab 1080.
Oh, sebab saya punya memang settingnya masa saya buka tu dia bukan. Jadi kita ubahkanlah jadi Oh, ya. 1920 ya. Betul. Masa saya buka tu tadi setting bukan nombor tu. Oh, okey lah. Betul lah. Mungkin lah lain lah tu. Ha. Kadang-kadang tak tentu juga komputer ni, betul juga. Okey, so tukar yang 1920 dengan 1080 ya. Betul. Okey, terima kasih. Okey, sama. Soalan you lagi? Okey, para peserta ada sebarang lagi tak persoalan? Boleh on time microphone lah. Okey, saya ada soalan. Okey, cikgu. Tadi saya tanya nak masukkan Meet dalam OBS, bukan OBS masuk dalam Meet. Meet dalam OBS. Okey, yeah. okey. Saya faham maksud cikgu tu. Okey. Sebab saya nak masukkan multiple guest, sebab sebelum ni guest paling banyak saya boleh letak 4 je guna Skype. Stream ya, Skype. Guna Skype. Jadi nak masukkan lebih daripada ramai. Maksudnya 6 ke 7 orang boleh guna Meet je. Jadi macam mana kita nak masukkan Meet dalam stream kita? Okey, kemudian daripada saya faham maksud cikgu tu. Daripada Meet ni cikgu nak masukkan OBS, dan OBS ni sebenarnya cikgu nak persembahkan kat mana? Kita nak buat FB live. Sekarang ni kita buat FB live. Okey. Jadi maksudnya daripada FB live, FB live sedut daripada OBS, OBS sedut daripada Google Meet. Ya. Okey okey. Okey. Maknanya dekat sinilah browser ni tadi. Kita bukan browser, sorry. Kita ambil Windows Capture ni. Windows Capture. Okey, kita letak sini Meet. Kan contohnya ambil Meet, klik okey. Ni kita paparan pada mana ni saya ambil ni. Ni pada apa nama? Saya punya Google Drive. Okey, tak apa. Okey dulu, saya besarkan dulu. Sekejap. Okey. Scratch to screen. Okey, ni mana ni? Oh sorry. Saya pun dah confuse lah. Ini OBS-nya. Okey, saya pergi pada Windows. Meet cuba cikgu. Ni Meet kan. Cuma masa ni saya fikir masa ni kita tak boleh present lah. Sebenarnya macam sekarang ni saya dalam mood present. Bila mood present maksudnya Meet yang take over. Maksudnya bila cikgu nak jadikan OBS ni yang take over pada Meet, cikgu bukan kena stop presenting kat sini, dan OBS tu tadi akan automatically sedut daripada kita punya Meet lah macam ni kan. Sekarang ni saya dah buka Meet. So pada OBS saya sepatutnya pada OBS saya akan timbul Meet ni. Okey. Jadi cuba sekarang ni dalam mood present. Saya tak boleh nak buat interaksi lah. Kalau misalnya kita stop present dan kita berinteraksi macam biasa, sepatutnya tak ada masalah lah. Macam tu lah maksudnya. Boleh invite beberapa ramai orang apa semua, ikut orang yang dalam Meet lah. Jelas you? Boleh faham maksud saya? Hello? Boleh. Tapi itulah kadang-kadang tak jadi. Dia gambar dia keluar hitam. Gambar dia keluar hitam? Oh okey. Mungkin cikgu tak lock lah. Cikgu kena lock lah. Cuba cikgu lock lah. Cikgu lock, cikgu ambil yang Meet ni. Source dia memang Meet lah. Sebabnya dekat sini, bila kita pergi pada properties ni kan. Okey. Windows yang kita pilih ni memang kita ambil daripada setting OBS Studio pada Meet. Okey, sorry. Itu nama yang saya rename kan. Kita ambil Google Chrome. Memang kita ambil Google Chrome yang ada Meet ni tadi. Rasa tak ada masalah, tapi itulah saya tak pernah cuba. InsyaAllah lah kalau lain kali cikgu minta maaf banyak-banyak, saya tak tahu juga. Tapi yang saya boleh bagi jawapan setakat ni macam tu cara dia. Okey cikgu? Okey, nanti saya cuba. Alright, insyaAllah cikgu Ahmad Hanif okay, insyaAllah. Macam ni lah, boleh nampak cikgu Ahmad Hanif tengah berinteraksi kan, ada cikgu Aslina dalam OBS ni kan, kita dalam OBS. Okey, soalan lain cikgu sebelum kita tamatkan? Cikgu, saya dah install virtual cam, tapi dia tak mau keluar. Okey, tak mau. Dia malu tu agaknya. Okey, macam ni. Saya pernah juga jadi masalah macam tu. Pertama cikgu, memang kita kadang-kadang kena reboot komputer. Maksudnya kita pangkah, kita keluar semua out, lepas tu kita restart komputer. Sebab dia tak dapat baca lagi. Sebab masa dia lahir tu hidupnya asing-asing. Hidupnya seorang hulu seorang hilir. Jadi cara dia memang kita kena restart komputer kita supaya nanti pada perhimpunan bulanan dia tu dia dapat berjumpa kembali lah. InsyaAllah. Konsep macam tu lah yang saya boleh jelaskan lah cikgu. Cuba. Tapi yang memang saya buat hari tu macam tu. Restart balik, buat balik, buka, alhamdulillah jadi.
Cikgu lain? Terima kasih cikgu. Sama Cikgu Alidah. Okey, ada tak sebarang persoalan lagi? Kalau tak ada ke tak? Okey, kalau tak ada, mungkin lepas ni para peserta boleh cuba untuk hands on sendiri. Kemudian kalau ada lagi macam sebarang error-error ke atau mungkin nak tanya lagi, mungkin boleh PM terus lah kepada cikgu kita sendiri. Boleh insyaAllah, tak masalah. Ni daripada Premo Kumar, dia kata nak tanya display capture tu untuk apa ya? Okey, display capture tu dia memang untuk setiap pergerakan kita yang daripada mouse ni. Ke mana kita pergi klik, ke mana saja dia akan paparkan pada OBS kita lah. That's why bila kita klik pada display capture ni kan, dia jadi berlapis-lapis macam tu. Sebab dia capture yang sedang kita capture. Tapi bila once kita pergi pada tempat lain, dia akan pergi pada tempat lain lah. Cuma saya tak dapat nak tunjukkan dia punya buktinya kat sini. Sebab saya tengah gunakan OBS ni sendiri pada satu skrin. Kalau saya ada dua skrin mungkin saya boleh tunjukkan cikgu sebenarnya apa yang berlaku keadaannya. Tapi jawapan saya untuk Cikgu Kumar tadi, display capture ni untuk kita pergi ataupun dia akan paparkan pada setiap pergerakan yang kita lalu guna mouse ni lah. Okey cikgu. Okey. Jadi kalau video cam tak ada, tadi saya rasa dah dijawab soalan tadi, kena install plugin kan untuk video cam ni? Ya betul cam ni. Okey, macam mana nak dapatkan rakaman kelas ni? Okey, untuk sesi ni telah pun direkod, nanti setia akan hantarkan ataupun kami akan uploadkan dalam YouTube channel untuk rujukan para peserta lah. Jadi mungkin dia akan maybe dalam esok ke barulah akan di-upload kepada para peserta untuk kami nak sunting dulu lah video ni. Okay, boleh? Okey, baik. Jadi saya rasa kalau sudah tiada lagi sebarang persoalan, kami nak ucapkan berterima kasih kepada cikgu kita, penceramah kita pada pagi ini yang telah sudi berkongsi mengenai OBS. Mungkin sesuatu yang agak baru dalam